Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Amirul Hakim serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. So, pada hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang pendapatan seseorang yang berpendapatan tetap dan seorang yang berpendapatan harian iaitu street hawker. So, saya perkenalkan dulu ahli kumpulan kami. Saya Muhammad Izzuan bin Zainal, nombor metrik 266025. Dan saya Khairatul Huda binti Kaza, nombor metrik saya 265962. Saya Rushda Elma binti Abdul Rahim, nombor metrik 266312. Dan saya Norita Utama, nombor metrik 266194. Alright, so kita terus kepada cash flow yang telah saya buat, iaitu perbandingan di antara diri saya sendiri dan juga abang saya, iaitu seorang penjaja kecil yang berniaga sarapan pagi di tepi jalan lah. Alright, so kalau kita tengok kepada cash flow yang telah saya kongsi kat sini, so dapat kita lihat pendapatan sendirilah, iaitu saya sendiri yang bekerja sebagai kerani berakyat dan yang sebelah kanan adalah abang saya. Alright, so kalau kita bandingkan kat situ pendapatan inflow untuk diri saya lebih besar berbanding dengan abang saya lah. Tetapi selepas saya masukkan segala komitmen, hutang-hutang yang saya buat, dengan dibandingkan dengan abang saya yang apa komitmen yang telah dibayar setiap bulan, so dapat saya simpulkan kat sini, saya punya cash flow adalah negatif, shortfall lah berbanding dengan dia, walaupun pendapatan saya lebih besar berbanding dengan dia. So kat situ saya nampak saya nampak perbandingan lah. Walaupun gaji saya lebih besar, pendapatan saya lebih besar berbanding dia, so tetapi simpanan dia lebih banyak berbanding simpanan saya. So saya mestilah banyak memberi perhatian pada perbelanjaan saya lah. Terutama kepada, kalau kita tengok kat sini, perbelanjaan yang tidak sepatutnya seperti internet. So kita boleh kurangkan kat situ perbelanjaan internet, home maintenance, dari segi vacation. So yang tu memainkan peranan yang amat penting lah, supaya saya dapat lebih banyak menyimpan berbanding dengan abang saya sendirilah. So saya rasa dalam keadaan sekarang ni saya perlu melakukan kerja-kerja sampingan seperti, ialah macam saya dah bekerja tetap, so nak buat 2-3 kerja dalam satu masa mungkin agak payah. So saya kena buat satu kerja yang mendatangkan income kepada diri saya sendiri, yang berkaitan dengan kerja saya lah, iaitu macam saya buat kerja lebih masa ke kan, ataupun membuat jualan sampingan untuk menambah income saya, supaya saya dapat menampung segala hutang-hutang yang saya ada sekarang lah. Saya juga harus menekankan dari segi simpanan saya. Kalau ikutkan kat sini, simpanan saya memang sebab dah shortfall kan, so simpanan memang tak ada lah. Jadi saya perlu tekankan lebih kepada simpanan saya sendiri. Simpanan seperti simpanan tabung haji, simpanan amanah saham berhad nasional yang mendatangkan dividen. So kalau saya tengok kat cash flow saya kat sini, saya langsung tak ada investment. Memang tak ada, maksudnya pendapatan sampingan lah, sebab dividen ni kira pendapatan sampingan. So macam abang saya pun memang tak ada, tetapi dia ada simpanan dia untuk pendapatan bulanan dia lah, pendapatan tahunan dia. So saya kena tekankan juga dari segi simpanan saya dekat tabung haji dan ASB.
dan saya juga harus menyusun atur semula saya punya perancangan kewangan saya dari masa ke semasa. Saya akan cuba untuk baik pulih saya punya cash flow saya ni supaya dia tak jadi negatif lah. Sebab bila negatif ni kalau ikutkan sebenarnya tak baguslah untuk kita kan, sebab kita tak ada simpanan. So kita perlu manage balik kita punya kewangan ni, kewangan tahunan kita supaya kita dapat menyimpan. Terus dan secara penghabisannya, bila saya buat je cash flow ni di antara perbandingan diri saya sendiri dan juga abang saya yang bergaji hari ni, saya rasa amat sedih lah bila saya buat cash flow ni. Baru saya nampak yang sebenarnya gaji saya ni tak mencukupi untuk menampung kehidupan saya. So saya pun berterima kasih jugalah atas perkongsian. Ini perkongsian daripada abang saya sendiri. Dia berkongsi pendapatan dia dari segi hutang dia. So saya belajarlah daripada apa yang dia buat, manage kan. So saya kena menyusun atur balik saya punya kewangan ni dengan lebih teratur dan efisien, supaya saya punya cash flow ni tak negatif, tak shortfall lah. So kalau kita ikutkan, kalau kita fikir secara logik, orang yang berpendapatan tetap ni biasanya ialah mungkin senang dan mungkin ataupun orang cakap kaya lah kan, berbanding dengan orang street hawker ni. Tapi sebenarnya orang yang berpendapatan harian ni lebih pandai menguruskan kewangan dia berbanding kita yang berpendapatan tetap. Ini pada saya lah, sebab saya sendiri dah buat cash flow ni. So saya nampak lah benda ni. So cash flow dan akhirnya cash flow ini juga menunjukkan betapa pentingnya perancangan dalam menguruskan kewangan dan menyusun atur kita punya kehidupan. Sekian saja saya punya penerangan berkaitan dengan cash flow diri saya dan juga abang saya. So seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, iaitu Rosida Emma, untuk menerangkan tentang cash flow beliau. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Seterusnya saya akan sambung untuk perbincangan cash flow seterusnya, dan perbandingan tu saya akan buat di antara adik saya, adik lelaki saya, dan juga antara Abang Izan lah. Tapi sebelum tu, izinkan saya menerangkan sedikit mengenai cash flow adik saya, pendapatan tahunan beliau lah, supaya kita lebih dapat tahu detail mengenai perbandingan seterusnya. Untuk cash flow adik saya ni, aliran tunai adik saya ni menunjukkan beliau mempunyai defisit di mana jumlah perbelanjaan tahunan dia melebihi daripada jumlah pendapatan yang diperolehi. Secara kasarnya, pendapatan adik lelaki saya adalah berjumlah RM40,782. Adik lelaki saya juga mempunyai sebanyak 37,261 jumlah pendapatan secara bersih setelah ditolak bayaran yuran kelab sukan, PSB, EPL, SOSO, EAS dan sebagainya. Berdasarkan rekod belanjaan tahunan adik saya ni, jumlah yang tercatat adalah sebanyak 37,500, di mana ia mengalami defisit, iaitu perbelanjaan yang melebihi pendapatan bersih yang diperolehi. Okay, berdasarkan pendapatan tahunan adik saya ni, terdapat beberapa belanjaan yang perlu dikurangkan atau dipotong. Sebagai contohnya, penyelenggaraan, kereta, bil telefon dan belanjaan makan di luar bagi mengurangkan kos harian dia lah. Pada pendapat saya, pendapatan yang diperolehi oleh adik saya ni tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan harian dia. Oleh itu, dia perlu mempunyai simpanan lah untuk perbelanjaan seterusnya. Okay, saya akan membuat perbandingan di antara pendapatan adik saya dan juga Abang Izzuan lah, secara ringkas lah.
Apa yang kita dapat compare dekat sini, pendapatan adik saya ni melebihi pendapatan Abang Izzuan ni. Tetapi perbelanjaan dia adalah perbelanjaan adik saya melebihi daripada pendapatan dia berbanding dengan Abang Izzuan yang mempunyai dapat membuat simpanan setiap bulan berbandingkan dengan adik saya yang hanya makan gaji, perbelanjaan yang melebihi daripada pendapatan iaitu sebanyak RM239. RM29. Apa yang kita dapat tengok aliran tunai adik saya dan Abang Wan ni, perbelanjaan diorang ni lebih kepada penggunaan harian yang mengakibatkan berlakunya perbandingan ni ketara disebabkan oleh contoh makan gaji adik saya ni bila tinggi dia punya penggunaan perbelanjaan, itu menjadi salah satu punca yang mengakibatkan berlakunya pendapatan berkurang daripada perbelanjaan lah. Lepas tu sebagai contoh juga perbelanjaan adik saya, potongan dia melebihi RM4,000. Itu yang mengakibatkan berlakunya defisit kepada perbelanjaan adik saya. Selain itu, adik saya juga mempunyai kos sara hidup yang lebih tinggi berbanding dengan Abang Izzuan lah. Mungkin adik saya lebih kepada duduk di bandar yang mengakibatkan kos sara hidup yang lebih tinggi. Lagi satu, adik saya juga dia mempunyai komitmen yang tinggi iaitu dalam bayaran kereta. Yang nak bandingkan Abang Izzuan ni, dia boleh bayar kereta secara langsam, so tidak menjadi komitmen yang berat setiap bulan kepada Abang Izzuan lah. Apa yang saya rasa setelah kita tengok daripada cash flow ni, of course lah kita akan sedih tengok adik kita sebenarnya adik saya ni memang perbelanjaan tidak mencukupi lah dengan keadaan hidup sekarang yang dia diketanggung sebagai ketua keluarga. Kita tak nafikan lah memang berat lah bebanan adik saya nak kena tanggung tu, tak dapat nafikan. Dan boleh dikatakan adik saya ni di kategori golongan B40 yang kemampuannya kita tahu di level mana lah kan. Kalau bukan memanglah kita nak tolong adik kita kan, tapi kita pun paras-paras juga kan. Lepas tu apa yang saya boleh suggestkan dekat adik saya ni, kita tengok apa yang secara kasar ni lah, adik saya perlu buat ekstra kerja untuk mencari pendapatan backup sampingan daripada dia punya monthly commitment ni sangat tinggi. So bila dia bisnes ke online ke apa, dapatlah membantu kehidupan bulanan dia supaya lebih stabil. Kita bukan nak minta dia over surplus ke tak, kita nak minta dia lebih stabil. So untuk menjalani kehidupan yang berkeluarga ni dan keadaan ekonomi yang semakin ni kita faham lah kan. Lepas tu saya harap bila adik saya dah dapat buat online apa semua tu, apa yang saya suggest kat dia, dia dapat buat simpanan, contoh tabung haji ke ASB ke, yang bagi simpanan untuk long term any happen dekat dia ke apa semua kan. Itu makan gaji pun memanglah orang kata ada bencin ke apa, tapi still kena ada saving yang orang kata takut apa-apa jadi kan. Lepas tu apa yang orang kata bila kita tengok pendapatan adik kita ni, kita tahulah adik kita di level mana kan. So apa, sometimes mungkin kita boleh tolong apa yang patut lah pada pendapat saya lah. Tapi secara keseluruhan dia, orang kata peniaga ni lebih baik mendatangkan keuntungan nak bandingkan makan gaji hanya konsisten pada tahap tu je. Kalau kita bisnes ni mungkin ada turun naik, tapi bila naik tu kita happy lah. Nak bandingkan makan gaji takut tu je, lepas tu yang mengharapkan bonus. Bonus pun bukannya orang kata sentiasa ada ke apa, and ada company yang tak ada lah. Saya rasa itu saja daripada penjelasan daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya, Kereta Buddha. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya pula akan menerangkan tentang cash flow, perbandingan antara
sepupu saya dengan Abang Izwan. Okey, macam saya. Okey, bagi cash flow sepupu lelaki saya, macam beliau mengalami defisit kerana perbelanjaan melebihi pendapatan yang diperolehi. Okey, setelah ditolak bayaran seperti Yapim, apa ni, Yayasan Ihsan, Angkasa, buku pinjaman semua, pendapatan bersih yang diperolehi oleh sepupu lelaki saya, sepupu saya adalah lebih kurang RM34,075. Berikutan perbelanjaan sepupu saya, jumlah yang tercatat sebanyak adalah RM37,600 secara keseluruhan dan menunjukkan beliau mengalami defisit kerana perbelanjaan kekurangan daripada pendapatan tahunannya. Okey, sepupu lelaki saya perlu mengurangkan beberapa kos perbelanjaan, macam contoh bil telefon, penyelenggaraan kereta, barangan dapur, sebab ialah sepupu lelaki saya mempunyai sebuah kereta dan juga sebuah motosikal lah. Itu memang orang kata memang motor dan kereta tu memang wajib ada kan dalam setiap individu kan. Okay, so beliau perlu meminimalkan salah satu penggunaan kenderaan tersebut ke tempat kerja, contohnya macam guna motosikal lah untuk bagi mengurangkan kos minyak, tol apa semua tu kan. Okey, melihat kepada komitmen sepupu saya, tak ada apa yang perlu ditambah lah dalam perbelanjaan beliau kerana dia masih terikat dengan, kalau kita tengok daripada basic dia punya cash flow dia terikat dengan banyak komitmen bulanan. Okey, pada pendapat saya, pendapatan yang diperolehi sepupu saya tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan harian dia, disebabkan dia dia perlu mengambil inisiatif untuk menyediakan simpanan. Daripada awal lagi, daripada muda lagi, sepatutnya lah dia kena sediakan simpanan dan mengamalkan penjimatan ketika berbelanja. Okay, saya tak rasalah sepupu saya tu cukup dengan apa yang kewangan yang dia ada sekarang ni. Sebab saya rasa dia perlu mencari pendapatan tambahan bagi menampung kos sara hidup dia, terutama dekat dalam sekarang ni, orang kata makin ekonomi kan makin macam meningkat kan. So beliau sepatutnya perlu membuat pelaburan atau simpanan secara berasingan, seperti simpanan untuk kecemasan, macam contoh ASB dan juga tabung haji tu lah, simpanan dalam tabung haji tu lah kan. Okey, gaji beliau tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup. Sebagai kesimpulannya, perbelanjaan perlu diminimalkan mengikut peredaran masa. Walaupun gaji yang diterima sudah mencukupi, tapi aliran tunai dari keluar masuk sewajarnya dititik beratkan bagi memastikan kebajikan dia untuk jangka masa panjang terbela lah. Maksudnya cukup lah untuk menampung hidup dia lah kan. Okey, bagi cash flow Abang Izwan ni, beliau mengalami surplus kerana pendapatan yang diperolehi melebihi pendapatan dia. Okey, mengikut yang setelah kita tengok lah dia punya cash flow ni, perbelanjaan Abang Izwan ni sebanyak RM21,800, didapati bahawa beliau mengalami surplus di mana jumlah pendapatan tahunannya melebihi perbelanjaan yang dikeluarkannya. Untuk cash flow Abang Izwan, tak ada apa yang perlu dihadkan dan perbelanjaan dihadkanlah dari segi perbelanjaan harian. Sebaliknya, Abang Izwan boleh menambah komitmen dengan membuat simpanan tambahan secara berasingan untuk keperluan dan keluarga dia lah. Maksudnya kalau berniaga ni lagi banyak kita untung, kadang-kadang lagi banyak kita boleh menyimpan lah kan, berbanding dengan yang makan gaji tadi lah. Sekiranya berlaku kecemasan kata macam adalah juga kan pendapatan sampingan, maksudnya simpanan yang lebih untuk bantu dia. Okey, lepas tu cash flow Abang Izwan juga mencukupi untuk menampung perbelanjaan harian, sebab sekiranya abang dia ingin membuat perbelanjaan tambahan, abang dia perlu membuat perkiraan bajet dulu bagi mengelakkan daripada macam ada masalah kewangan tau. Sebab kadang-kadang kan macam kita tahulah untung ni, berniaga ni kita tak tahu hari ni untung berapa, besok untung berapa. So kita tak
sama setiap untung tu, setiap hari tu. So dia juga dia sebabnya dia perlu buat perkiraan bajet. Okey. Yang kos perbelanjaan barangan yang dia macam yang dia suka pun perlu dihadkan, menyebabkan kita merasa dia tidak pernah cukup akan pendapatan yang diperolehi. Jadinya jika kita bijak berbelanja, kita akan rasa ni lah, maksudnya kewangan kita akan selamat lah. Okey, lepas tu Abang Izan juga boleh ambil inisiatif untuk menambah pendapatan dengan berniaga secara online. Maksudnya sekarang kan macam pandemik ni kan macam berniaga, kedai kena tutup lah. So kena ambil inisiatif lain untuk macam kita tambah pendapatan berniaga secara online. Okey, lepas tu untuk setakat ni gaji Abang Izzuan ni dah cukup lah untuk menampung kos sara hidup dia. Abang dia cuma abang dia perlu pastikan perbelanjaan terkawal dan teratur. Okey, bagi saya lah perbandingan antara keduanya berdasarkan cash flow sepupu saya dan juga Abang Izzuan ni, keduanya mempunyai perbezaan yang ketara dari segi pendapatan. Okey, dia dapat dilihat di mana sepupu saya mempunyai gaji lebih tinggi berbanding Abang Izzuan, namun tapi itulah dia perlu membuat pertolongan secara bulanan tu lah, maksudnya komitmen dia tu hampir dalam 10,000 dari jumlah pendapatan dia. Okey, selain itu kos sara hidup sepupu saya juga lebih tinggi berbanding Abang Izzuan, menyebabkan sepupu saya mengalami defisit. Sebagai contoh, sepupu saya perlu masih mempunyai komitmen bayaran kereta, akan tetapi abang yang mempunyai 2 buah kereta, maksudnya Abang Izzuan dah ada 2 buah kereta, tapi dan sebuah motosikal dah tamat dah komitmen bayaran dia. Okey, saya rasa itu saja perbandingan antara cash flow sepupu saya dan Abang Izzuan. Apa ni saya serahkan kepada rakan saya lah, Kak Ita, untuk cash flow yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, untuk perbandingan cash flow yang saya buat pula, okey, saya ambil cash flow yang mempunyai payslip, iaitu kenalan lah, pegawai bank, tapi bank rakyat lah ya. So kalau kita tengok, so kita bandingkan tu pun dengan still kita guna abang kepada Izzuan lah, cash flow yang satu lagi. Okey, kalau kita tengok pula cash flow yang saya buat, kedua-dua perbandingan ni, kalau kita tengok untuk pegawai bank tadi, dia sebenarnya ada surplus yang agak banyak lah. Okey, sebab kan pendapatan dia untuk setahun hampir mencecah 100,000 lah, 96,000 tu sebabkan oleh dia ada simpanan iaitu pelaburan. Jadi dekat situ kira dia bernasib baik, tapi bila kita tengok pula dari segi perbelanjaan tahunan dia, okey, dalam miskin tu agak penuh sebabkan dia ada sangat banyak komitmen kecuali rumah. Okey, kalau kita tengok pun kereta ada 2, motor pun ada 2. Okey, untuk perbelanjaan kad kredit lah, kad kredit saja pun dah agak tinggi. Perbelanjaan untuk personal pun agak tinggi, 6,000. Okey. Jadi untuk untuk perbelanjaan surplus ni 10,221 ni, kalau nak dibahagikan kepada 12, so dia ada extra income dalam lebih kurang 800.5 setiap bulan. Jadi tapi kalau ikutkan dia duduk di bandar, lebih kepada cukup untuk kehidupan dia. Kalau dia berkeluarga pun saya rasa cukup jugalah sebab dia ada simpanan, iaitu pelaburan tu lah. Okey, untuk abang kepada Izzuan pula, kalau kita tengok, okey, macam Huda cakap tadi, okey, pendapat saya pun lebih kurang sama, iaitu memang dia pendapatan dia 24,000 sebulan, setahun sorry. Lepas tu dia punya pendapatan adalah pendapatan harian. Jadi bila kita tengok dia punya perbelanjaan untuk outgo dia yearly, kalau kita tengok memang
sangat terperinci lah pada saya. Dia sangat detail untuk dia membelanjakan sikit duit tu. So sebabkan itu juga dah dia ada 11 yang nak kata banyak sangat tu tak juga lah, sebab untuk setahun 2000 tu sebenarnya tak banyak sangat sebenarnya, sebab just fikirnya, sebab kalau saya tengok dalam buku ni cuma satu je lagi kalau sekiranya berlaku kecemasan. Okey, walaupun dia ada bayar takaful, tapi kecemasan ni besar. Jadi bila kalau katalah ada kecemasan berlaku, so memang agak susah. Waktu kita pun tak nak cakap juga, sebab ialah berniaga harian kan. Bila berniaga harian memang nak kata ikut pada rezeki setiap hari. Jadi tapi saya sebenarnya kalau ikutkan apa yang saya rasa ketika saya buat Facebook ni, apa yang saya rasa, sebab saya respect lah, sebab walaupun dia punya margin tahunan pendapatan dia hanya 24,000, tapi dia berjaya manage dia punya pendapatan dia supaya dia ada 11, dia tak ada shortfall. Itu yang saya macam wow lah, macam memang sangat macam kerja juga lah. Kita tengok, wah, tak sangka memang boleh kontrol dari perbelanjaan. Memang kita boleh jadikan contoh juga, sebab macam saya kata lah, kalau kita tengok tadi perbelanjaan dekat pegawai bank tu, tengok sebab saya rasa mungkin juga dia dekat bandar kan, jadi dia punya kehidupan dia more pada enjoy shopping, keluar kan. Kalau macam yang abang pada Izwan pula, memang hari-hari itu je lah kerja memang nak kena cari pendapatan untuk tampung kehidupan. Jadi tapi dia macam Huda cakap tadi, saya pun sokong juga kalau dia punya pendapatan lebihan tu jadikan dia pelaburan. Bila dia jadi pelaburan walaupun sedikit, tetapi pelaburan contoh lah ASP ataupun tabung haji, yang mana-mana yang mempunyai dividen setiap tahun, yang boleh tambahkan lagi pendapatan untuk dia nak jadikan dia modal sebagai berniaga kan. Okey, itu. Lepas tu lagi satu, bila saya tengok lagi, untuk internet, bila saya tengok dia memang tak dipakai, tapi saya rasa dia boleh masukkan sedikit jumlah surplus itu ke dalam perbelanjaan internet dia. Sebab sekarang ni zaman moden. Sekarang ni bila walaupun dia hanya berniaga makan pagi pun, sekarang ni dia boleh menggunakan internet untuk join Foodpanda ataupun Grab. So pagi-pagi sebab orang cari breakfast kan, sebab Abang Izwan buat kita usahakan pagi kan, bila orang cari breakfast, kadang-kadang orang tak sempat berhenti pun kalau kita nak untuk pergi beli makanan. Jadi daripada situ internet tu sangat penting. Jadi saya rasa contribute surplus dia tu boleh masukkan sedikit ke dalam internet dan juga pelaburan. Lepas tu kalau kita tengok macam yang saya saja tadi, berlaku untuk ASB ataupun tabung haji ataupun saham saya tak suggest lah. Untuk kalau kita tengok kedua-dua cash flow ni, kalau kita lihatlah untuk kesimpulan dia, perbelanjaan tahunan sebenarnya kalau seseorang tu walau macam mana sekalipun banyak ataupun sedikit, dia sebenarnya tak menggambarkan sebenarnya seseorang tu sebab tu macam mana cara dia berbelanja sebenarnya. Sebab kita tengok cash flow ni, actually dua-dua pun positif, tapi beza dia banyak dan sedikit. Sebab cara kita melayan kehendak kita dengan keperluan. Kalau kita tengok kat sini, kedua-duanya pada saya untuk yang pegawai tu mungkin sebab gaji dia tinggi, jadi dia boleh melayan kehendak dia lebih. Tapi macam dia pun saya suggest jugalah credit card tu, credit card tu boleh dikurangkan juga supaya dia boleh pergi ke tempat lain. Tapi kalau macam yang yang macam abang kepada Izwan pula,
So macam yang tadi lah saya dah sebut dah juga tadi, saya ulang balik. um, dia punya pelaburan tu memang sangat perlu. Memang sangat-sangat perlu sebab itu adalah source of emergency. Jika benda berlaku seperti kita tak tahu sekarang ni pun zaman-zaman orang dapat penyakit, walaupun kita ada takaful, takaful kita pun kadang-kadang dia kena dia bila kita buat claim pun tak semua yang dia boleh dia boleh tanggung. Okey. Okey. Untuk itu pada saya kehendak dan keperluan tu memang kena kontrol lah. Okey, sekian itulah daripada saya. Lebihkan keperluan dahulu daripada kehendak. Okay. Terima kasih. Alright, so daripada perbandingan cash flow di antara diri saya, adik Irma, sepupu lelaki Khairatul Huda serta kenalan Norita, dapat saya simpulkan kat sini. Dan sebelum tu saya ingin berterima kasih kepada kawan-kawan untuk cadangan serta maksudnya untuk abang saya lah, untuk abang saya tu untuk dia upgrade dia punya live kan. So macam ialah macam Kak Ita, Norita, Rosida Irma dan Khairatul Huda cerita tadi, mungkin adalah memang dia pun duduk dekat kampung macam tu kan. So dia punya live agak kurang sikit lah dari segi berbelanja. So suggestion yang Norita, Rosida dan Khairatul Huda suggestkan kepada abang saya ni, insyaAllah saya akan cuba sampaikan kepada dia. So mungkin lebih efisien lah kepada dia untuk dia rancang dia punya kewangan. So untuk diri saya, untuk adik Rosida Irma dan juga sepupu lelaki Khairatul Huda, so kita sama-sama lah muhasabah diri untuk kita perbaiki. Dan macam saya untuk perbaiki diri saya, macam Rosida Irma mungkin dia boleh sampaikan kepada adik dia, dan Khairatul Huda tu mungkin dia boleh sampaikan kepada sepupu lelaki dia supaya kita muhasabah dirilah dalam berbelanja ni, mengikut kita punya pendapatan jugalah, jangan berbelanja terlalu tinggi. So untuk kenalan Puan Norita tadi, so memang gaji dia pun agak tinggi, so dia pun mempunyai surplus daripada pendapatan dia. So okey lah, mungkin dia boleh tambah baik untuk dari segi berbelanja dan lebih kepada menyimpan lah kan. Alright, so lainnya dapat saya simpulkan kat sini. Sekali lagi untuk kali yang terakhir, berbelanjalah dengan bijak. Aturlah kewangan anda semua masing-masing. Sama-samalah kita menasihati antara satu sama lain untuk menjaga diri dan kewangan masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.